نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسير عليك يسير وتمم بالخير أهلا وسهلا yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Aiman bin Dr. Muhammad Syafi'i Masya Allah juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita menyambung dengan tajuk Rahsia Ummul Quran, Masya Allah. Juga bersama-sama yang dikasihi jemaah yang lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati Sahabat Takbiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Farid Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, adik keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Moga dengan istiqamah kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah tingkatkan iman, Allah tambahkan kefahaman, Allah kurniakan kerahmatan. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala man bu'itha rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberi kita kesempatan dan peluang untuk sekali lagi berkumpul untuk menelusuri dan menghayati ayat-ayat daripada Al-Quranul Karim yang mana telah kita mulakan sebelum ini daripada penghayatan dan tadabbur surah Al-Fatihah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana baginda bersabda, wal Quranul Azim allazi u'titu. Surah Al-Fatihah, kata Nabi, merupakan surah yang teragung di antara kesemua 114 surah Al-Quran. Surah yang hanya diturunkan kepada aku, kata Nabi, yakni tidak pernah diturunkan kepada mana-mana Nabi atau Rasul terdahulu di dalam mana-mana kitab sebelum daripada Al-Quran. Dan surah Al-Fatihah yang mana kita telah lihat pada pertemuan yang lalu, maksud di sebalik penamaan surah ini sebagai Al-Fatihah yang membawa maksud surah pembukaan atau surah pengenalan. Kerana surah ini tidak dimuatkan di dalamnya sebarang perintah, suruhan maupun larangan, tetapi yang ada di dalam surah ini semata-mata pengenalan mengenai Tuhan yang Esa, yang layak disembah, yang menurunkan kitab Al-Quran ini, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang
membaca dan mendalami dan menghayati dengan baik 7 ayat Al-Fatihah, maka akan menjadi penentu sejauh mana dia akan mampu taat kepada Tuhannya bermula daripada surah Al-Baqarah sehingga surah An-Nas. Kerana bila dia baca surah Al-Fatihah, dia akan kenal siapa Tuhan dia yang merupakan Rabbil Alamin dan Ar-Rahman dan Ar-Rahim dan juga Maliki Yaumiddin. Lalu akan tertanam cinta di dalam hatinya terhadap Tuhannya. Lalu apa sahaja tuntutan bermula Al-Baqarah sehingga akhir Al-Quran akan terasa ringan untuk ditaati olehnya. Dan selain daripada surah ini dinamakan dengan nama surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini merupakan antara surah di dalam Al-Quran yang mempunyai nama yang pelbagai. Surah Al-Fatihah mempunyai nama yang pelbagai. Bukan sekadar dikenali sebagai surah Al-Fatihah. Ada banyak nama. Antaranya surah ini dikenali juga sebagai surah Ar-Ruqyah. Juga dikenali sebagai surah As-Sab'ul Masani. Juga dikenali sebagai surah As-Salah. Dan antaranya surah Al-Fatihah ini juga dinamakan sebagai surah Ummul Quran. Surah Al-Fatihah antara nama lain dia adalah surah Ummul Quran. Kalau surah ini nama dia Al-Fatihah, kita dah faham dah. Apa maksud Al-Fatihah dan kenapa dinamakan dengan nama Al-Fatihah surah pembukaan. Tapi bila kata Al-Fatihah juga, antara nama lainnya adalah surah Ummul Quran. Apa makna Ummul Quran? Dan kenapa Al-Fatihah dinamakan dengan nama Ummul Quran. Jadi kita tengok ada dua perkataan di sini. Ada perkataan itu yang pertama. Dan yang kedua ada perkataan Al-Quran. Jadi kita tengok dulu satu persatu makna perkataan, dua perkataan ni apa makna dia. Pertama perkataan Kalau terjemah Melayu, makna apa? Kalau kita terjemah Melayu, makna dia ibu. Macam kita pun, orang Melayu ada, kadang-kadang dia panggil mak dia apa? Ummi, ibu saya. Jadi makna dia ibu. Jadi bila kata Ummul Quran, makna ibu. Al-Quran, makna dia keseluruhan Al-Quran lah. Surah-surah di dalam Al-Quran. Jadi bila kata Al-Fatihah adalah Ummul Quran. Kalau terjemah Melayu makna Al-Fatihah adalah ibu Al-Quran. Tapi apa makna ibu Al-Quran? Kita kena faham ibu dekat sini bukan makna ibu bapa, mother, father tu. Nanti kalau kata Al-Fatihah ibu Quran, orang tanya bapa Quran siapa pula? Tak, ni bukan ibu bapa, mother, father tu. Ibu kat sini macam kita kata contoh apa? Contoh kita kata Kuala Lumpur ibu negara. Tak, ni bukan Kuala Lumpur, bukan ibu bapa tu. Bila kata Kuala Lumpur ibu negara, makna dia apa? Kita kata macam pusat. Pusat atau tempat tumpuan atau center. Yang mana kalau contoh orang luar datang Malaysia, datang bercuti kat Malaysia ke, kalau orang luar datang Malaysia, semua tempat dia pergi. Terengganu dia pergi, Kelantan pergi, Pulau Pinang, semua tempat percutian, Melaka dia pergi. Tapi Kuala Lumpur KLCC dia tak pergi. Orang kata apa? Kau tak datang Malaysia lagi. Sebab biasa kalau orang luar datang Malaysia je, benda pertama dia terfikir nak pergi biasa KLCC lah, nak tengok menara KLCC tu. Jadi tu bila kata Kuala Lumpur ibu negara, mana tempat paling utama, tempat tumpuan, tempat yang biasa orang sebut pertama sekali kat tempat tu. Jadi bila kata Al-Fatihah adalah Ummul Quran, ibu Al-Quran, sama makna macam bila kata Kuala Lumpur ibu negara. Sebagaimana bila kata Kuala Lumpur ibu negara, mana Kuala Lumpur tu pusat atau ibu kota atau center atau tempat tumpuan, tempat paling utama. Demikian bila kata Al-Fatihah Ummul Quran, ibu Al-Quran, maknanya surah Al-Fatihah adalah center
ataupun surah paling utama dan paling agung di antara kesemua 114 surah Al-Quran. Dan juga membawa erti bahawasanya surah Al-Fatihah bila kata Ummul Quran, membawa erti bahawa surah Al-Fatihah merupakan satu surah yang mengumpulkan dan merumuskan keseluruhan kandungan 6,236 ayat Al-Quran kesemuanya. Maknanya, sesiapa yang menguasai dengan baik 7 ayat Al-Fatihah ini sahaja, berarti dia telah menguasai rumusan daripada keseluruhan 30 juzuk Al-Quran 114 surah. Sebab bila kata Al-Fatihah ibu kepada Al-Quran, seolah-olah surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah sampai surah An-Nas, seolah semua surah-surah ini adalah anak kepada surah Al-Fatihah. Seolah-olah Al-Fatihah ni melahirkan Al-Baqarah, melahirkan Ali Imran, An-Nisa, yang mana semua surah daripada Al-Baqarah sampai surah An-Nas semua merupakan surah yang berperanan sebagai syarahan dan huraian dan tafsiran bagi 7 ayat Al-Fatihah. Dan 7 ayat Al-Fatihah adalah rumusan bagi kesemua surah-surah di dalam Al-Quran. Itu bila kata Al-Fatihah sebagai Ummul Quran, ibu Al-Quran. 7 ayat yang merumuskan 6,236 ayat Al-Quran. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa dan di luar kemampuan manusia, dan antara bukti Al-Quran bukan rekaan manusia tetapi sememangnya wahyu dari Allah Ta'ala. Sebab apa? Kita tengok macam mana boleh 6,000 ayat lebih dirumuskan dalam 7 ayat sahaja. Kalau kita dulu, kita belajar kat sekolah, contoh tingkat SPM kan, dalam mata pelajaran bahasa Malaysia. Dan dia dalam bahasa Malaysia ni kan dia ada macam-macam pula kan. Dia ada bahasa Malaysia kita ada dalam tu ada tata bahasa, ada peribahasa, ada simpulan bahasa, ada tak reti bahasa, semua macam-macam ada dalam mata pelajaran bahasa Malaysia ni. Jadi bila antara yang ada dalam bahasa Malaysia ni, subjek bahasa Malaysia ni, kita ada satu karangan dan ada lagi rumusan. Apa beza karangan dengan rumusan? Kalau karangan, dia bagi kita tajuk je, dia suruh kita buat karangan yang panjang lah, berapa ratus patah perkataan. Dia bagi tajuk pendek, dia suruh kita buat jadi panjang karangan. Beza dengan rumusan, rumusan dia tak bagi tajuk, dia bagi petikan. Dia bagilah petikan berapa ratus patah perkataan, dia suruh kita pendekkan, ringkaskan. Contoh berapa 200, 300 patah perkataan dia bagi tu. Dia kata sila rumuskan atau ringkaskan dalam tidak melebihi 120 patah perkataan, contohlah. Jadi bila kita baca petikan tu, beza dengan karangan. Karangan kita baca tajuk, kita kena cari idea. Apa isi aku nak buat, macam semua. Kalau rumusan, kita tak cari idea nak tulis apa. Kita baca apa yang dia tulis, kita potong mana yang boleh potong, mana yang kita nak buang, kita ringkaskan. Jadi biasanya pengalaman kita buat benda ni, buat ni lah subjek rumusan ni, daripada berapa ratus perkataan, contoh 300 patah perkataan dia bagi, kita cuma kena rumuskan kepada 120 patah perkataan sahaja. Pengalaman kita buat tu, sekali kita rumuskan terus tepat-tepat 120 ke? Tak. Kita buat, kita dah rumuskan, kita buat apa? Daripada subjek bahasa Malaysia tukar jadi matematik pula. Sebab kita kena bilang daripada awal sampai akhir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa-berapa biasanya terlebih atau terkurang. Terlebih, dia minta 120, kita dapat sampai 129. Banyak sangat terlebih, dia potong markah nanti. Kita cubalah potong lagi mana yang boleh potong oleh itu, kita tukar jadi kerana je, maka ke. Jadi, kali kedua punya cubaan daripada 129 jadi 108, sikit sangat pula, dia potong markah juga lagi. Cuba kali ketiga sampai dapat paling dekat dengan 120, 119 ke 114 ke. Jadi maknanya apa? Nak kata kita manusia bila nak merumuskan sesuatu daripada bilangan yang tak jauh beza dengan yang kita nak capai,
300, 350, nak pendek jadi 120 patah perkataan pun berpeluh-peluh buat. Ni bagaimana 6,000 ayat lebih. 6,000 lebih ayat ni dirumuskan, diringkaskan dalam 600 ayat? Tidak. Dalam 60 ayat? Tidak. Dalam 16 ayat? Tidak. Dirumuskan 6,000 ayat Al-Quran hanya dalam 7 ayat sahaja. Jangan kata manusia, tak ada manusia, tak ada jin, tak ada malaikat, tak ada mana-mana makhluk boleh buat ni, melainkan hanya adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kita lihat bagaimana 6,000 ayat lebih 30 juzuk Quran dirumuskan dalam satu surah pendek yang mengandungi 7 ayat yang semua orang Islam hafal. Tak ada siapa tak hafal Al-Fatihah kerana ini merupakan rumusan bagi keseluruhan Al-Quran. Dan itu untuk kita nampak maksud secara teori. Pengertian Ummul Quran sebagai nama Al-Fatihah, iaitu merupakan surah yang merumuskan dan mengumpulkan keseluruhan isi kandungan Al-Quran kesemuanya. Dan kita mungkin tertanya, macam mana 6,000 ayat lebih ni boleh dirumuskan dalam 7 ayat sahaja? Apa dia poin-poin dalam Al-Fatihah yang merumuskan keseluruhan Al-Quran? Macam tak logik ke? 6,000 ayat lebih boleh muat masuk dalam 7 ayat sahaja. Biar betul. Jadi kita akan tengok apa dia poin-poin di dalam surah Al-Fatihah yang merumuskan keseluruhan Al-Quran. Cuma sebelum kita nak kaji satu persatu rumusan-rumusan Al-Quran dalam 7 ayat Al-Fatihah satu persatu ni, kita buat sedikit perbandingan dengan rumusan kandungan wahyu dalam agama kita yang dibuat oleh Nabi SAW di dalam hadis baginda. Sebab kita tahu wahyu ada dua bentuk. Satu, wahyu dalam bentuk firman Allah, kalamullah, iaitu Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dan kedua, wahyu dalam bentuk as-sunnah atau al-hadis yang merupakan inilah sabda Nabi SAW. Jadi sebagaimana wahyu dalam bentuk Al-Quran ada 114 surah, 6,000 lebih ayat. Demikian juga wahyu dalam bentuk hadis Nabi pun ada banyak, ada beribu-ribu. Dan sebagaimana wahyu dalam bentuk Al-Quran 114 surah ni dirumuskan dalam sebuah satu surah, iaitu Al-Quran. Demikian juga wahyu dalam bentuk hadis yang beribu-ribu, ratus ribu ni ada dirumuskan di dalam sebuah hadis. Yang Nabi rumuskan sendiri keseluruhan kandungan wahyu dalam sebuah hadis, sebagaimana Allah juga ada rumuskan kandungan wahyu di dalam Al-Quran dalam surah Al-Fatihah. Dan yang lebih menariknya, kita akan lihat kandungan rumusan yang dibuat oleh Nabi dalam sebuah hadis itu sama dengan poinnya, sama dengan rumusan yang dibuat oleh Allah sendiri dalam surah Al-Fatihah. Dan lebih menariknya, kedua-dua bentuk rumusan ini yang Nabi buat dalam hadis dan Allah buat dalam Quran, kedua-dua rumusan ini semua orang Islam hafal. Sebagaimana semua orang Islam hafal rumusan dalam Al-Quran iaitu Al-Fatihah, demikian juga rumusan yang Nabi buat dalam hadis semua orang Islam hafal, cuma mungkin dia tak hafal satu persatu teks hadis tu sebab hadis tu panjang. Tapi poin yang disebut dalam hadis tu semua orang Islam hafal. Iaitu hadis yang mana Nabi SAW menyenaraikan rukun Islam yang 5 dan rukun iman yang 6. Jadi apa yang dirumuskan di dalam Al-Quran 6,000 ayat lebih ni, semua dirumuskan dalam 6 rukun iman dan 5 rukun Islam. 11 poin ini yang juga dirumuskan di dalam 7 ayat Al-Fatihah. Jadi hadis ni hadis ni panjang. Kita nak baca satu persatunya mungkin tak sempat waktu kita, tapi kita secara ringkas sahaja. Ini merupakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada sahabat yang bernama Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua. Beliau menceritakan, Umar cerita,
bainama nahnu julusun 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Umar kata suatu hari sedang kami duduk-duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kat Madinah di Masjid Nabawi. Sedang Nabi duduk-duduk dengan sahabat. Kata Umar, iz tala'a alaina rajulun. Kata Umar, tiba-tiba muncul seorang lelaki. Syadidu bayadis siyabi syadidu sawadis sya'ar. Umar kata muncul seorang lelaki yang berpakaian serba putih. Mana dari atas, dari serban dia sampai dekat bawah semua putih. Serba putih pakaian dia. Syadidu sawadis sya'ar. Dan dengan rambut yang hitam berkilat. Lalu kata Umar lagi, la yura alaihi atharus safar. Tidak kelihatan pada diri lelaki ini sebarang kesan-kesan musafir. Maknanya apa? Makna dia ni, dia datang dan dengan pakaian serba putih. Kalau dia orang musafir, baju yang putih tu takkan nampak putih betul-betul lagi dah. Ya, dia orang musafir dan lagi kat tanah Arab, padang pasir, angin tiup kedua sikit kat baju, jangan kata tanah Arab ke kat Malaysia pun. Dari rumah baru nak pergi surau ke masjid dengan putih-putih tu, balik dah kelabu dah. Jadi dikata Umar, dia ni kalau orang musafir pakai putih macam ni, mesti ada kesan-kesan debu, dah kelabu sikit, coklat sikit baju dia, kotor-kotor. Tapi dia pakai yang sangat putih tetapi tak ada kesan musafir pada diri dia. Maknanya dia orang musafir ke dia orang Madinah, orang situ? Mestilah orang situ. Kalau orang musafir mesti kotor dah pakaian dia. Tapi nak kata dia orang Madinah, orang tempatan pula, masalahnya kata Umar, wala ya'rifuhu minna ahadun. Masalahnya tidak ada seorang pun di kalangan kami kat Madinah ni yang kenal dia. Orang Ansar, penduduk asal Madinah, tak kenal dia. Orang Muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah pun tak ada siapa kenal dia. Jadi kalau tak ada siapa kenal dia kat Madinah, mana dia mesti orang musafir, bukan orang situ. Tapi nak kata dia orang musafir, kenapa pakaian dia, rambut dia hitam tu, tak menunjukkan seolah-olah dia orang musafir. Jadi orang ni muncul dia sahaja dah menimbulkan banyak tanda tanya di kalangan sahabat. Tak cukup dengan tu, lepas dia dah muncul dengan tiba-tiba mengejutkan, menimbulkan tanda tanya, kata Umar, hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lepas dia masuk masjid, dia tak ada kata assalamualaikum, tumpang tanya toilet kat mana. Tak. Dia bukan tanya apa semua, tak. Dia masuk masjid macam dia tahu dah ni masjid ni kat mana nak duduk, mana kat ambil wuduk, mana macam dah biasa datang. Jadi bila dia masuk masjid, kata Umar, terus dia menuju ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini lagi pelik. Sebab zaman tu, biasanya kalau orang dari luar pertama kali datang ke Madinah, baru first time nak cari, nak jumpa Nabi, dia orang tak pernah tengok muka Nabi. Jadi kalau sampai ke Madinah, dia orang tanya, tumpang tanya, Nabi yang mana satu? Sebab Nabi tak ada pakai baju special ke lain daripada orang lain. Tak, Nabi, pakaian Nabi sama macam para sahabat. Jadi semua orang bila datang tak tahu mana satu Nabi, kena orang tunjuk, Nabi yang tu yang tengah duduk kat situ, baru dia tahu. Zaman dulu mana ada macam sekarang, kita tak pernah jumpa siapa-siapa Perdana Menteri negara sekian, tapi kita tahu mana. Zaman dulu mana ada live stream, mana ada TV, mana ada internet, boleh tengok dari jauh. Jadi kerana tu, lelaki ni, dia datang, dia terus masuk jumpa Nabi, lalu kata Umar, fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia datang, dia duduk depan Nabi dan dia rapatkan lutut dia dengan lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi, dan dia duduk serta dia letakkan tangannya di atas paha dia. Mana dia duduk dengan sopanlah depan Nabi. Lalu terus dia berkata, dia tanya kepada Nabi beberapa soalan. Adalah datang mengejut, tak ada siapa kenal. Lepas tu terus datang jumpa Nabi, lepas tu tak ada perkenal diri. Saya ni nama saya Ustaz Aiman. Saya datang dari Malaysia, jauh, tiket mahal. Tak ada perkenal diri, tak ada apa. Tanpa introduction apa, terus tanya soalan. Jadi bila bila orang ni datang tanya soalan pada Nabi, apa soalan yang dia tanya? Dia tanya pertama, akhbirni anil Islam. Dia bagi tahu, cerita kat aku secara ringkas tentang Islam. Lepas tu dia kata akhbirni anil iman. Bagi tahu kat aku secara ringkas tentang iman. Lepas tu dia tanya beberapa soalan tambahan tentang ihsan, tentang kiamat, tentang tanda-tanda kiamat.
Jadi bila dia kata akhbirni, ceritakan kepada aku secara ringkas. Mana seolah-olah dia nak kata aku datang ni aku singgah kejap aja. Lepas tu aku nak berangkat balik, kau jangan ceramah sejam lah. Cerita sikit-sikit pendek-pendek aja aku nak cepat ni. Jadi bila dia tanya pada Nabi soalan-soalan tu, Nabi pun jawab kepada dia semua soalan itu secara ringkas. Dan Nabi rumuskan, Nabi bagi ringkasan rumusan pada dia dalam 11 poin utama. Dan beberapa poin tambahan. Dan 11 poin utama ni yang kita kata tadi adalah 5 rukun Islam, 6 rukun iman. Nabi jawab pada dia, al-Islamu. Islam itu adalah an tashhada an la ilaha illallah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Nabi cerita kat dia 5 rukun Islam. Lepas tu dia tanya pasal iman, Nabi jawab, iman itu adalah an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Lalu dia tanya beberapa soalan tambahan tentang ihsan dan tanda kiamat dan Nabi cerita pada dia secara ringkas. Akhir hadis tu ringkasnya bila dia setiap kali Nabi tanya, Nabi jawab soalan dia akan cakap apa? Sadaqta. Dia tanya satu soalan, Nabi jawab, dia akan kata, benar apa yang kau katakan. Lepas tu dia tanya soalan lain. Bila dia tanya soalan lain, Nabi jawab aja, dia akan kata, sadaqta, benar apa yang kau katakan. Jadi sahabat lagi terkejut, dia tanya soalan macam dia tak reti. Tapi bila Nabi jawab, dia pula macam pengadil, macam kata betul, jawapan kau betul, maka apa dah, okey, aku tanya soalan lagi. Jadi sahabat kata, yas'aluhu wa yusaddiqu. Kami pelik, dia tanya, lepas tu dia kata betul. Jadi para sahabat makin pelik. Sampailah bila dah habis tu, dia pun bangkit. Dia bangun, dia pergi. Jadi bila dia pergi, dia keluar sahaja dari masjid tu, tiba-tiba Nabi kata pada sahabat, tolong panggil dia semula. Jadi sahabat pun keluar dari masjid nak panggil dia, kata Nabi panggil. Baru sahabat keluar dari masjid nak panggil dia, tengok dia dah hilang. Tak ada dah. Bukan dia baru je keluar 1-2 langkah dari masjid. Mana dia pergi? Hilang ke mana? Jadi sahabat sangat hairan. Muncul dia menimbulkan tanda tanya. Sepanjang dia tanya Nabi, dia kata betul pun menimbulkan tanda tanya. Lepas tu waktu dia balik, tiba-tiba hilang pun menimbulkan tanda tanya. Jadi sahabat pun bagi tahu pada Nabi, Nabi dia dah hilang. Tak tahu macam mana boleh, baru 1-2 langkah keluar hilang dah. Lalu Nabi pun kata apa? Innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Nabi bagi tahu sebenarnya itu adalah malaikat Jibril. Dia datang dengan tujuan hendak perdengarkan kepada kamu rumusan agama kamu. Jadi itu yang mana dalam riwayat lain Nabi kata, sebenarnya aku pun tak perasan itu malaikat Jibril. Sampai bila dia dah bangun, dia dah pergi, baru aku tersedar, ni malaikat Jibril rupanya. Sebab tu Nabi suruh sahabat panggil dia semula last-last tu. Asalnya Nabi pun tak tahu, mana dia datang ni. Dia rupanya itu malaikat Jibril. Jadi daripada hadis ni, yang mana Nabi rumuskan dari beribu-ribu, ratus-ratus ribu hadis ni, wahyu ini Nabi rumuskan dalam 11 poin, 6 rukun iman dan 5 rukun Islam. Inilah rumusan agama kita. Semua perbahasan dalam agama kita berkaitan dengan ibadah ke syariat ke apa semua ternaung di bawah 5 rukun Islam, 6 rukun iman dan beberapa pecahan berkaitan ihsan dan sebagainya. Dan 11 poin ini, rukun Islam, rukun iman ini juga yang menjadi rumusan keseluruhan Al-Quran yang disusun di dalam 7 ayat Al-Fatihah. Jadi kita tengok sebagaimana semua orang Islam hafal Al-Fatihah kerana ini adalah rumusan bagi Al-Quran keseluruhannya. Demikian juga semua orang Islam hafal 6 rukun iman, 5 rukun Islam. Walaupun dia mungkin tak hafal sebiji lafaz hadis tu dari awal sampai akhir, kemudian hadis riwayat Muslim, dia mungkin tak hafal, tapi beriman kepada Allah dan malaikat dan kitab dan rasul dan hari akhirat dan qada qadar. Lepas tu rukun Islam yang 5, syahadah, salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, menunaikan haji. Orang Islam semua hafal. Sebab apa dia hafal 6 rukun iman, 5 rukun Islam ni? Sebab ini rumusan agama kita. Jadi sebab tu kita dah tahu apa dia rumusan agama kita dalam 11 poin tadi. Kita cuba
bandingkan dengan 7 ayat Al-Fatihah. Yang Nabi buat rumusan, semua ajaran agama kita dirumuskan dalam 11 poin pun dah kira ringkas sangat. 11 poin aja. Tiba-tiba Allah pula ringkaskan lebih ringkas daripada yang Nabi buat. Nabi buat 11 poin. Allah rumuskan dalam 7 ayat sahaja boleh muat 11 poin yang telah merumuskan keseluruhan agama kita. Jadi kita tengok secara ringkas daripada awal Al-Fatihah satu persatu, dari awal ayatnya sampai akhir. Kita tengok di manakah diselitkan 11 poin rukun Islam, rukun iman tadi dalam ketujuh-tujuh ayat Al-Fatihah yang sangat ringkas ni. Jadi kita tengok dari awal Al-Fatihah, setelah Bismillahirrahmanirrahim, kita tak akan perincikan satu persatu perbahasannya lah. Kita akan lihat secara ringkas, dekat ayat ni ada poin apa, dekat ayat sekian ada rukun Islam ke atau rukun iman apa secara ringkas. Jadi daripada awal Al-Fatihah, Allah berfirman Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cara dia mudah je, kita baca satu ayat, kita cuba kaitkan ayat ni kena dengan rukun iman mana, ayat ni kena dengan rukun Islam yang mana. Jadi pada firman Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bahagian awal ayat ni dulu, Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Okey, bila kata segala puji bagi Allah, agak-agaknya ayat Alhamdulillah ni nak cerita pasal rukun iman yang mana. Segala puji bagi Allah, mana nak cerita pasal beriman kepada malaikat ke, beriman kepada hari akhirat. Ayat Alhamdulillah nak mewakili dan merumuskan rukun iman yang pertama, iaitu beriman kepada Allah. Dalam lafaz hadis panjang sikit, an tu'mina billah, hendaklah engkau beriman dengan Allah. Dalam Al-Fatihah lagi ringkas, Alhamdulillah, 2 patah je, segala puji bagi Allah. Nak merumuskan mengenai rukun iman pertama, beriman kepada Allah. Apa dia perincian tentang keimanan kepada Allah? Apakah tuntutan di sebalik keimanan kepada Allah? Apakah bukti-bukti seseorang itu beriman kepada Allah? Apakah perkara yang boleh membatalkan keimanan kepada Allah? Semua perincian pasal rukun iman kepada beriman kepada Allah tidak akan dijelaskan dalam Al-Fatihah. Sebab apa? Sebab Al-Fatihah adalah Ummul Quran, rumusan Al-Quran. Bila kata rumusan, sikit aja. Segala perincian tentang rukun iman pertama ni, beriman kepada Allah, hanya akan bermula perinciannya dari surah Al-Baqarah sampai ila akhir Al-Quran. Jadi itu pertama, pada Alhamdulillah mewakili rukun iman, beriman kepada Allah. Lepas tu sambung ayat yang sama, Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Perkataan Rabb merujuk kepada Allah tadi. Alhamdulillah, Rabb, Tuhan itu adalah Allah. Adapun Al-Alamin, sekalian alam, yang dimaksudkan dengan sekalian alam ni siapa? Semua. Manusia, malaikat, haiwan, binatang, angin, hujan, langit, bumi, planet ni apa, semua makhluk ciptaan Allah adalah Al-Alamin, sekalian alam. Tak kira yang bernyawa, tak bernyawa, yang bergerak, tak bergerak, yang berakal, yang tak berakal, semua ni adalah Al-Alamin. Cuma kita tengok antara banyak-banyak spesies Al-Alamin ni, sekalian alam ni, macam-macam jenis makhluk ni, ada 3 makhluk yang berakal, yang Allah banyak cerita dalam Quran. 3 makhluk berakal. Iaitu pertama manusia, pertama, yang kedua malaikat, dan yang ketiga jin. Jadi 3 ni, manusia, jin dan malaikat ni 3 makhluk yang berakal. Yang Allah banyak cerita dalam Al-Quran pasal manusia dan jin dan juga malaikat. Okay, kita tengok daripada 3 spesies Al-Alamin ni, manusia, jin, malaikat, agak-agaknya mana satu yang Allah pilih untuk masukkan dalam rukun iman? Kita tengok satu persatu. Manusia. Ada tak antara 6 rukun iman kita beriman kepada manusia? Tak ada. Tak ada beriman kepada manusia. Kenapa manusia tak masuk rukun iman? Kenapa tak ada beriman kepada manusia padahal manusia pun wujud? Jadi manusia tak payah masuk rukun iman sebab apa? Sebab kita ni dah manusia. Tak perlulah dalil dan hujah dan bukti kewujudan manusia. Tak ada orang tanya, Mat, kau percaya tak, beriman tak dengan kewujudan manusia?
Tanya balik, dan kau tu apa? Beruk. Dah kita manusia, dia manusia. Apa perlu dalil, hujah, berdebat, bukti kewujudan manusia? Dah kita ni manusia. Jadi manusia ni dia bukan alam ghaib. Memang terang-terang kita manusia wujud. Tak payah dah nak kena beriman. Siapa tak beriman dengan kewujudan manusia, dia telah menjadi murtad dan sebagainya. Tak payah. Jadi manusia awal-awal dah tersingkir, tak payah masuk rukun iman. Tinggal dua makhluk ni. Iaitu jin dan malaikat. Yang mana kedua-dua ni, jin dan malaikat, dua-dua ni boleh kita kata ada persamaan sikit. Dari segi kedua-duanya merupakan makhluk ghaib pada kita, makhluk halus. Secara umum kita tak nampak jin, kita tak nampak malaikat. Okey. Jadi kita tengok, ada tak antara rukun iman kita beriman kepada jin? Tiada. Tapi yang ada dalam rukun iman adalah beriman kepada malaikat. Kita pelik, kenapa jin tak dapat masuk rukun iman, malaikat dapat masuk rukun iman? Padahal jin pun makhluk ghaib. Dan ada sebut dalam Quran. Bahkan dalam Quran ada surah khusus nama dia surah Al-Jin. Surah Jin. Ada dalam Quran nama surah Al-Malaikah, surah malaikat tak ada. Tapi surah Jin ada. Tapi kenapa jin tak dapat masuk rukun iman, malaikat dapat masuk rukun iman? Kita pun pelik. Jin pun kalau, betul juga, kenapa kita orang tak masuk rukun iman? Jin mungkin boleh buat demonstrasi, bantah kami pun ada hak nak masuk rukun iman. Kenapa malaikat dapat masuk, kami tak dapat masuk? Okay, jadi kita nak faham kenapa Allah masukkan malaikat dalam rukun iman. Jin tak dapat masuk dalam rukun iman. Sebab apa? Kita tengok. Bila kata sesuatu itu rukun iman, atau jangan kata rukun iman, rukun je, perkataan rukun. Bila kata rukun, maknanya apa benda tu? Rukun ni nak kata sesuatu yang sangat-sangat penting. Contoh kalau kata rukun negara. Kenapa nama dia rukun negara? Kenapa bukan sunat negara? Kenapa mesti rukun juga? Bila kata rukun negara, maknanya sesuatu yang sangat penting untuk menjaga keharmonian dan ketenteraman penduduk yang berbilang kaum dan berbilang bangsa di negara Malaysia ni. Bila kata rukun negara, penting. Contoh rukun solat lah. Dalam solat kita ada benda yang rukun, yang wajib kena buat, dan ada yang sunat yang bukan rukun. Apa beza dia? Yang sunat ni kalau kita buat dapat pahala bonus, kalau tak buat tak menjejaskan solat. Dia solat, dia Allahu Akbar. Setiap kali dia takbir tu, contoh dia tak angkat tangan. Angkat tangan masa takbir Allahu Akbar tu, angkat tangan tu hukum dia sunat. Maknanya kalau dia angkat tangan masa takbir dapat pahala bonus. Kalau dia tak angkat tangan pun, dia tak menjejaskan solat. Sebab itu bukan rukun. Itu sunat. Tapi kalau dia solat, dia tak baca Al-Fatihah. Atau dia tak rukuk. Atau dia solat, dia buat semua benda tapi dia tak nak sujud. Mungkin dia keturunan iblis kot, sujud dia tak nak. Jadi, dia bila dia tinggalkan sesuatu yang rukun, maka solat dia akan terjejas. Sebab rukun tu apa? Penting. Tak boleh tak ada, mesti ada. Jadi bila kata sesuatu itu rukun iman, kalau rukun solat, mesti ada demi menjaga sahnya solat tu. Kalau tak ada, tak sah solat. Bila kata rukun iman, apa makna benda ni rukun iman? Kenapa rukun iman tu beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada hari akhirat? Bila kata rukun iman, maknanya sesuatu yang sangat penting dalam menjaga keimanan dan meningkatkan keimanan seseorang tu. Itu mana rukun iman, sesuatu yang sangat berperanan penting meningkatkan keimanan orang tu. Jadi bila kita faham maksud rukun iman, penting untuk jaga dan tingkatkan keimanan, kita akan faham kenapa malaikat masuk rukun iman, jin tak masuk rukun iman, padahal dua-dua ada sebut dalam Quran, bahkan jin ada surah khusus untuk dia dalam Quran. Sebab beza bila kita kenali malaikat dengan kita kenali jin. Ada beza kalau kita berkawan dengan malaikat dengan kita berkawan dengan jin. Orang bila dia kenal malaikat, dia baca pasal malaikat, dia kaji pasal malaikat, dia berkawan dengan malaikat, dia akan makin dekat dengan Tuhan dan akan meningkat keimanan dia dan akan menjadi akhlak lebih mulia. Sebab bila dia baca pasal malaikat, malaikat ni Allah berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tak pernah buat maksiat pada Tuhan, mereka sentiasa tunaikan apa saja perintah Tuhan. Dia baca pasal malaikat, dia akan
makin mirip dengan malaikat dan akan menjadi hamba yang taat seperti malaikat. Beza bila orang ni dia kenal jin. Nama-nama malaikat apa? Entah, aku tak ingat. Yang aku tahu Jibril, Mikail, Israfil tu aja. Tapi bila tanya, nama jin apa? Oh, aku tahu macam-macam. Jin Ifrit, ada hantu raya, ada hantu puasa, ada hantu zakat, ada hantu haji. Semua macam jenis hantu keluar. Jadi, manusia ni kalau dia kenal jin, lepas tu dia rapat dengan jin, dia berdamping dengan jin, dia berkawan dengan jin, jin akan bawa dia makin dekat dengan Tuhan tak? Jin akan bawa dia lebih jauh dari Tuhan dan akan lebih sesat. Bila dia berkawan dengan jin, berkawan dengan hantu dan sebagainya. Beza dia berkawan dengan malaikat, itu akan membawa dia kepada Tuhan dan akan meningkatkan lagi keimanan dia. Sebab tu walaupun jin ada sebut dalam Quran, kita percaya jin wujud. Dan kita percaya malaikat wujud. Tapi kita jadikan malaikat sebagai rukun iman. Maknanya malaikat kita nak kenal dia lebih, kita nak belajar tentang dia dan kita nak contohi malaikat dan bukannya jin. Sebab tu antara tanda seseorang tu makin dekat dengan Tuhan adalah dia boleh melihat malaikat. Ni kalau kita baca dalam, kalau cerita-cerita Melayu, antara tanda orang ni boleh tengok alam ghaib, dia ada kasyaf, dia ni maqam tinggi. Biasa orang Melayu akan kata apa? Ustaz, dia ni hebat ni. Kenapa? Dia boleh tengok jin. Dia sebenarnya tanda orang tu hebat, maqam tinggi, kasyaf apa semua, bukan semesti dia boleh tengok jin. Tapi tandanya dia boleh nampak malaikat. Sebab apa? Bayangkan, kita ni kalau kita hidup kita boleh nampak jin. Tenang tak hidup kita? Balik surah masjid. Lepas isyak. Adalah ustaz tadi ceramah panjang sangat. Lepas tu isyak dah terlajak pukul 10 lebih. Malam dah gelap. Balik-balik baru nak buka pagar, nampak seekor jin bertinggi atas tu. Allahu Akbar. Kenapa time ni pula dia nak bertinggi ke? So aku nak masuk pun dah takut dah. Pergi belok, pergi kedai mamak lepak ke sana. Bayangkan kita nak masuk tandas, buka pintu tu, Allahu Akbar, bergolek-golek jin kat dalam tu. Macam mana aku nak buat? Tak tahan perut dah keberak dah ni. Nak tengah nak tidur, baru tengah nak cuba lelap mata. Pasal apa tak lelap mata? Rasa macam ada orang pegang-pegang, garuk-garuk belakang aku. Pusing, Allahu Akbar. Sebelah aku ada jin setan tumpang tidur. Tak tenteram hidup kalau pergi mana-mana nampak jin, nampak jin, nampak jin. Apa special nampak jin? Tak ada apa yang special pun. Tak tenang hidup. Jadi Allah nak bagi kita hidup tenang walaupun jin bersepah atas muka bumi ni. Allah jadikan mata kita manusia ni tak payah nampak jin. Dah tak payah nampak jin. Kalau tidak hidup tak tenang. Tiba-tiba ada orang kata saya hebat. Pasal apa? Saya boleh nampak jin. Kau nampak jin tu bukan hebat. Kesian kat kau. Kau hidup tak tenang. Duduk sikit-sikit nampak jin. Nak hidup macam mana? Jadi tu bila nampak jin ni bukan satu keistimewaan. Tu mungkin dia kena dirawat, kena diruqyah. Dan kena mesti dirawat semula. Beza kalau orang tu nampak malaikat. Kalau kita baca dalam sirah-sirah para sahabat, kisah hidup mereka, banyak cerita sahabat ni bila dia terlalu banyak beribadah dan bila dia terlalu banyak berdamping dengan Al-Quran sampai dia tahap sampai tak dia boleh nampak malaikat. Ada sahabat yang dia boleh nampak malaikat kanan kiri dia. Yang kita kata apa, raqib atid tu, membuatkan dia bukan saja rasa malaikat bersama dia, tapi dia nampak malaikat kanan kiri dia, membuatkan dia sentiasa rasa takut dan segan dan malu untuk lakukan dosa dan maksiat. Jadi itu bila orang tu makin dekat dengan Allah, bukan petanda dia mesti dia boleh nampak jin, tetapi dia nampak malaikat yang bersama dengan dia. Jadi sebab tu dalam sebuah hadis pernah sahabat mengadu pada Nabi. Sahabat kata, kami ni rasa macam kami ni hipokrit lah Nabi. Macam munafik aja. Nabi kata, kenapa korang cakap macam tu? Diorang kata, yelah kami bila datang majlis ilmu kau, kami dengar kau bercakap, kau berucap, ceramah, sampaikan ilmu apa semua, kami rasa insaf, kami menangis apa semua. Tapi bila dah balik rumah, dah bukan duduk dengan Nabi, rasa macam tak ada apa. Makan, minum bersama dengan anak, isteri, pergi berjalan apa semua, rasa macam hilang lupa dah akhirat. Jadi Nabi kata, relax. Ahyanan wa ahyanan. Nabi kata, memanglah manusia jenis macam tu. Nabi kata, kalau kamu ni jenis macam malaikat sentiasa beribadah je, tak ingat dunia langsung. Nabi kata, la safahatkumul malaikah. Nabi kata, kalau kamu sentiasa beribadah sepanjang masa,
nescaya kamu boleh nampak malaikat dan kamu boleh bersalam dengan malaikat. Sebab kamu dah bukan macam manusia, dah sampai alam malaikat beribadah sepanjang masa. Nabi kata kamu dah boleh macam berbual dengan malaikat, bercakap dengan malaikat, bersalam dengan malaikat. Sebab kamu dah tinggalkan alam manusia kamu. Tapi sebab kita manusia, biasalah kita perlu makan, kita perlu bersama keluarga, kita perlu ke sana ke sini dan kita juga perlu beribadah. Jadi Nabi kata seimbangkan. Ada masa kita fokus pada ibadah kita dan ada masa kita bekerja untuk kehidupan dunia kita. Jadi itu pada Rabbil Alamin, terpanjang sangat pula kat sini. Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam, nak mewakili dan merumuskan rukun iman beriman kepada malaikat. Jadi kita tengok awal Al-Fatihah ni dimulakan ayatnya dengan dua rukun iman pada Alhamdulillah, beriman kepada Allah, pada Rabbil Alamin, beriman kepada malaikat. Dan apa dia perincian tentang malaikat, apa nama-nama malaikat dan apa tugasan mereka dan siapa satu persatu nama-nama malaikat ni semua, segala perincian tentang beriman kepada malaikat tiada di dalam Al-Fatihah. Sebab apa? Sebab Al-Fatihah adalah Ummul Quran, rumusan Al-Quran. Segala perincian tentang malaikat hanya akan bermula daripada surah Al-Baqarah sehinggalah akhir Al-Quran. Ayat berikutnya, kita laju sikit. Allah berfirman, Ar-Rahmanir Rahim. Yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Kita tengok dekat sini, bila kata Ar-Rahmanir Rahim, ayat ni tidak mewakili atau merumuskan mana-mana rukun iman. Ayat ni nak mewakili dan merumuskan Al-Asma'ul Husna. Nama-nama Allah yang terpuji, yang mulia, 99 Al-Asma'ul Husna dan sebenarnya lebih lagi. Jadi Allah tak muatkan semua Al-Asma'ul Husna daripada awal sampai akhir, semua masuk dalam sumbat dalam Al-Fatihah. Sekarang bayangkan 99 Al-Asma'ul Husna semua ada dalam Al-Fatihah. Imam baru baca Al-Fatihah je, tengok belakang makmum surah pun tak ada dah. Dah panjang sangat. Jadi daripada semua Al-Asma'ul Husna, Allah masukkan dua sahaja dulu. Ar-Rahmanir Rahim. Dua yang mewakili semua Al-Asma'ul Husna yang lainnya. Dan kemudian yang lain Al-Malik, Al-Quddus, Al-Jabbar, semua yang lain Al-Asma'ul Husna, yang lain akan disebut satu persatu bermula daripada Al-Baqarah sehinggalah akhir Al-Quran. Jadi Ar-Rahmanir Rahim mewakili dan merumuskan nama-nama Allah yang mulia, Al-Asma'ul Husna. Kemudian ayat berikutnya, pada firman Allah, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Jadi senang, jelas sangat dah. Bila kata Yaumiddin, hari pembalasan ni mana? Hari dapat gaji ke? Bukan. Yaumiddin, hari pembalasan ni mana? Hari akhirat. Hari akhirat atau hari kiamat, hari kebangkitan. Jadi bila kata Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, ayat ini nak mewakili dan merumuskan rukun iman beriman kepada hari akhirat. Apa dia perincian tentang hari akhirat, apa cerita, apa tanda-tanda kiamat, apa suasana hari kiamat, apa dia perhentian atau stesen-stesen hari akhirat daripada alam kubur, kemudian berkumpul di padang mahsyar, kemudian telaga Nabi, kemudian titian sirat, kemudian macam-macam sampai hujung ke syurga tu. Semua perincian tentang gambaran hari akhirat tiada dalam Al-Fatihah. Kenapa? Sebab Al-Fatihah adalah Ummul Quran, rumusan Al-Quran. Perincian tentang hari akhirat dan sebagainya, perincian gambaran semuanya akan bermula dari Al-Baqarah sehinggalah akhir Al-Quran. Jadi kita tengok setakat ni, sampai ayat Maliki Yaumiddin, kita dah jumpa 3 rukun iman. Pada Alhamdulillah, beriman kepada Allah, Rabbil Alamin, beriman kepada malaikat, Maliki Yaumiddin, beriman kepada hari akhirat. Berbaki lagi 3 rukun iman. Tapi sebelum sambung rukun iman, kita akan tengok susunan ataupun rumusan yang Allah buat dalam Al-Fatihah ni bukan sahaja lebih ringkas daripada yang Nabi buat dalam hadis. Nabi rumuskan 11 poin. Allah rumuskan dalam 7 ayat dengan susunan yang lebih unik. Maknanya apa? Awal Al-Fatihah Allah rumuskan 3 rukun iman. Akhir Al-Fatihah lagi 3 rukun iman dengan diselangi tengah-tengahnya rumusan yang sangat ringkas bagi padat bagi 5 rukun Islam. Jadi cantik tu, 3 rukun iman ke awal, 3 rukun iman ke akhir, tengah-tengah ni rumusan sangat ringkas bagi 5 rukun Islam sekaligus.
pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami abdikan diri dan akan dikau kami mohon pertolongan. Okay, kita tengok pertama, iyyaka na'budu, akan dikau kami abdikan diri. Engkaulah yang kami sembah. Perkataan na'budu berasal daripada perkataan ibadah. Na'budu tu fi'il, kata kerja. Ibadah ismun, kata nama. Nak bagi tahu, kita tengok ibadah dalam agama Islam ni ada macam-macam ibadah, terlalu banyak. Mungkin kita hidup berpuluh tahun pun sampai mati, ada lagi jenis ibadah yang tak sempat kita buat, tak mampu nak buat. Tapi kita tengok dalam banyak-banyak ibadah yang disyariatkan dalam agama kita, apa dia ibadah yang paling-paling minimum. Orang tu kalau dia mengaku Islam, dia kena cuba usahakan ibadah tersebut sebelum mati. Itulah dia 5 rukun Islam, iaitu syahadah, dan mendirikan solat, dan menunaikan zakat, dan berpuasa Ramadan, dan melaksanakan haji sekiranya dia berkemampuan. Jadi ni 5 yang dinamakan sebagai 5 rukun Islam. 5 ibadah paling minimum orang tu sebelum mati kena cuba usahakan. Kalau dia dah meninggal dunia, tak sempat, tak pernah solat apa, tak pernah solat tasbih ke, malaikat tak tanya dalam kubur, pasal apa dulu kau tak solat tasbih? Ni aku bangkit kau balik hidup kat dunia pergi solat tasbih sekejap. Tak, dia buat yang sunat, dia tak buat yang sunat, tak apa lagi. Tapi dia mesti usaha untuk penuhi 5 yang paling asas ni, iaitu 5 rukun Islam sebagai bukti dia orang Islam. Jadi itu pada iyyaka na'budu, nak merumuskan sekaligus 5 rukun Islam yang merupakan ibadah paling penting itu. Kemudian kita tengok pada daripada 5 rukun Islam ni, rukun Islam mana yang pertama sekali akan dinilai, dihitung, ditimbang di hari akhirat. Hari akhirat malaikat tengok puasa dia dulu ke zakat dia dulu. Ibadah pertama yang akan ditimbang di hari akhirat adalah apa? Ibadah salat. Sebab tu ayat seterusnya Allah, sambungan ayat yang sama ni, Allah berfirman wa iyyaka nasta'in, dan akan dikau kami mohon pertolongan. Ayat wa iyyaka nasta'in nak tegaskan tentang rukun Islam mendirikan salat. Mana tak ada sebut pasal solat pun? Ya betul. Kita tengok wa iyyaka nasta'in, akan dikau kami mohon pertolongan. Dalam Al-Quran banyak kali tegaskan dan kaitkan antara salat dengan pertolongan Allah. Antaranya yang mungkin kita hafal dekat ayat 45 surah Al-Baqarah. Ayat 45 surah Al-Baqarah, Allah berfirman apa? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar menghadapi ujian itu dan menunaikan salat. Mana orang tu bila dia tunaikan salat, dia mohon kepada Allah, dia bermunajat, berdoa, maka Allah akan beri pertolongan kepada dia. Jadi bagi kita tengok ayat ni, iyyaka na'budu nak merumuskan 5 rukun Islam sekaligus. Dan ayat wa iyyaka nasta'in nak menjelaskan pula tentang kepentingan ibadah salat. Sebab dengan ibadah salat akan membawa pertolongan dan bantuan dari Allah kepada dia. Jadi itu kaitan antara iyyaka na'budu, rumusan 5 rukun Islam, wa iyyaka nasta'in nak tegaskan tentang rukun Islam pertama yang akan dihitung di hari akhirat, iaitu ibadah salatnya. Habis iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sekaligus merumuskan 5 rukun Islam dalam ayat yang sangat ringkas. Lalu berpindah pada ayat seterusnya, ihdinas siratal mustaqim. Kita akan balik pada rukun iman semula. Baki lagi 3 rukun iman. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kita ada huraikan dalam kuliah yang lalu, yang dimaksudkan dengan jalan yang lurus as-siratal mustaqim ni jalan apa? Jalan yang lurus as-siratal mustaqim tafsirannya adalah jalan Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran tu apa dia? Al-Quran adalah wahyu dan kitab yang Allah turunkan. Jadi bila mana ayat ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus itu adalah jalan Al-Quranul Karim, dan Al-Quran itu adalah kitab, maka ayat ihdinas siratal mustaqim mewakili dan merumuskan rukun iman apa? Beriman kepada kitab. Apa dia kitab-kitab yang pernah Allah turunkan, kepada Nabi mana Allah turunkan, dan satu persatu nama kitab tu, Taurat ke, Injil ke, Zabur ke, Furqan ke, apa semua tu, segala perincian tentang kitab yang Allah turunkan tiada di dalam Al-Fatihah.
Sebab apa? Sebab Al-Fatihah adalah Ummul Quran, rumusan Al-Quran. Segala perincian pasal kitab akan diperincikan bermula Al-Baqarah sehinggalah akhir Al-Quran. Kemudian kita sampai pada ayat terakhir Al-Fatihah. Dengar, saya asalnya nak cakap ayat ke-7 Al-Fatihah. Tapi kalau saya cakap ayat ke-7 nanti diorang tengok jam lah. Ayat ke-7. Lepas ni ayat ke-berapa pula? Bila dia nak berhenti ni? Tapi bila kata ayat terakhir, kita semua pun bolehlah tarik nafas lega sebab dah nak berakhir. Jadi sampai di ayat terakhir Al-Fatihah, kita akan ada lagi 2 rukun iman. Sebagaimana awal Al-Fatihah dimulakan dengan 2 rukun iman pada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikianlah pada ayat terakhir Al-Fatihah pun akan dimuatkan 2 rukun iman juga. Jadi kita akan tengok bahagian awal ayat ke-7 ayat Al-Fatihah ni dulu, pada firman Allah, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat ke atas mereka. Sampai sini dulu. Bila kata nikmat di sini maknanya nikmat apa? Nikmat syurga. Okey, dalam Al-Fatihah sini Allah belum jelaskan lagi siapa mereka allazina an'amta alaihim. Ahli syurga ni siapa dia orang? Belum ada perincian lagi. Tapi antaranya kalau kita tengok dalam surah An-Nisa ayat 69. Surah An-Nisa ayat 69 Allah senaraikan 4 golongan ahli syurga. Kalau tak nak tengok pun tak apa sebab rasa semua kita hafal ayat ni. Paling-paling tak pun ujung-ujung ayat kita hafal. Ayat 69 surah An-Nisa Allah bagi tahu siapa mereka allazina an'amta alaihim, 4 golongan ahli syurga ni. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Jadi dalam Al-Fatihah Allah tak sebut satu persatu ahli syurga siapa. Allah berfirman allazina an'amta alaihim, orang-orang yang engkau Tuhan bagi nikmat syurga pada mereka. Siapa mereka? Dalam An-Nisa ayat 69 Allah berfirman allazina an'amallahu alaihim. Sama macam Al-Fatihah, allazina an'amta alaihim. Orang-orang yang Allah beri nikmat syurga pada mereka iaitu an-nabiyyin, para nabi, as-siddiqin, as-syuhada dan as-salihin, 4 golongan ni. Daripada 4 golongan ahli syurga ni, agak-agak yang pertama sekali masuk syurga siapa dulu? As-syuhada dulu ke as-salihin ke siapa masuk syurga dulu? Seperti susunan yang Allah letak, pertama akan masuk syurga adalah an-nabiyyin, para nabi. Sebab tu bila kita tahu ihdinas siratal kita tahu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang mendapat nikmat syurga ni ada 4 golongan, dan golongan 4 ini yang pertama akan masuk syurga adalah minan nabiyyin, para nabi. Maka berarti ayat siratal ladzina an'amta alaihim nak mewakili dan merumuskan rukun iman apa? Beriman kepada nabi atau beriman kepada rasul. Berapa ramai nabi dan rasul yang pernah Allah lantik? Kepada kaum mana Allah utus nabi itu, nabi ini, kitab apa Allah turunkan pada setiap nabi rasul ni, segala perincian pasal kisah-kisah nabi rasul ni tiada dalam Al-Fatihah. Sebab apa? Sebab Al-Fatihah adalah Ummul Quran, rumusan Al-Quran. Semua cerita pasal Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Yusuf, Nabi Yaqub, semua cerita kisah para nabi ni hanya akan bermula daripada Al-Baqarah sehinggalah akhir Al-Quran. Untuk rukun iman yang terakhir, kita kena tengok keseluruhan ayat 7 Al-Fatihah ni yang terbahagi kepada 3 potongan. Pertama Allah cerita tentang ahli syurga, siratal ladzina an'amta alaihim. Dan kemudian tentang ahli neraka yang dimurkai, ghairil maghdubi alaihim. Dan yang ketiga tentang ahli neraka yang tersesat, waladdallin. Kita tengok ayat terakhir Al-Fatihah ni nak cerita pasal apa? Bila sebut pasal 3 golongan manusia, satunya masuk syurga, 2 lagi ke neraka. Ayat terakhir Al-Fatihah ni nak cerita pasal nasib dan pengakhiran manusia. Satu daripada 3 yang tiada keempatnya. Bila kata nasib dan perakhiran manusia ni, kita sebut apa nasib ni? Itulah yang disebut sebagai takdir. Takdir manusia sama ada hari akhirat dia masuk syurga atau masuk neraka kerana dimurkai atau masuk neraka kerana dia tersesat. Jadi bila ayat ketiga ni cerita pasal takdir dan pengakhiran manusia, berarti ayat ini juga nak mewakili dan merumuskan rukun iman, beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala.
Jadi itu kita lihat bagaimana surah Al-Fatihah ini yang dikenali atau digelar dinamakan sebagai Ummul Quran. Surah yang merumuskan keseluruhan kandungan Al-Quran yang menyusun 11 poin, 5 rukun Islam dan 6 rukun iman di dalamnya, dan semua yang diceritakan bermula ayat 1 Al-Baqarah sehinggalah ayat terakhir surah An-Nas di hujung Al-Quran, semuanya adalah berperanan sebagai syarahan kepada 11 poin tadi dan juga merupakan tafsiran dan huraian bagi 7 ayat Al-Fatihah ini. Jadi sebab tu kalau kita masuklah surah apa pun, kita masuk surah Al-Baqarah, kita akan nampak semua ayat-ayat Al-Baqarah ada kaitan dengan ayat dalam Al-Fatihah. Kita baca surah Al-Mulk, kita baca surah Al-Waqi'ah, kita baca surah Yasin ke surah apa kita baca, kita akan nampak kaitan setiap surah itu dengan Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ibu mereka dan semua surah ni ibarat anak bagi surah Al-Fatihah. Jadi itu yang kita lihat secara ringkas berkaitan dengan rahsia Ummul Quran yang merupakan salah satu nama surah Al-Fatihah. Dan juga surah Al-Fatihah ni ada antara nama-nama lainnya yang kita sebut tadi, As-Salah, Ar-Ruqyah, As-Sab'ul Mathani, yang itu kita huraikan di kesempatan lain insya-Allah. Tapi kalau ada sesiapa antara kita yang ada soalan atau pertanyaan, boleh insya-Allah sebelum berakhir kuliah kita pagi ini insya-Allah. Jadi dipersilakan. Allahu a'lam. Silakan jemaah kalau ada soalan. Ustaz offer buka soalan hari ni insya-Allah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Insya-Allah. Assalamualaikum. Yang percaya kepada qada dan qadar tadi tu yang mana Ustaz? Keseluruhan ayat 7 daripada siratal ladzina an'amta alaihim sampai habis. Pasal takdir manusia sama ada masuk syurga atau masuk neraka. Baik. Ada lagi soalan? Ya. Banyak betul point rasanya tak sempat tali Ustaz. Allahu Akbar. Ya Allah. Banyaknya rasa macam baru hari ni tahu surah Al-Fatihah. Rasa macam tu, ya Allah. Hebat sungguh rahsia Al-Fatihah ni. Saya rasa macam saya baru masuk Raja. Apa yang buang? Boleh? Buang. Ibu nak tanya soalan ke? Allah terbuka pula. On mic. Minta maaf. Maafkan ibu. InsyaAllah. Mira boleh tak tolong tanya Ustaz yang ibu tanya Ustaz Farid tu. Boleh? Ibu tak boleh cakap nanti kan? Boleh. Boleh, okey. Ya, baik ibu. Ustaz, ada soalan luar topik sikit boleh Ustaz? Ya. Ibu saya mewakili Ibu Rusniati, dia suruh tanya berkenaan dengan doa. Kalau kita nak berdoa, yang keutamaan kita berdoa dulu tu untuk ibu bapa ke suami sebagai seorang isteri lah. Macam sebagai seorang isteri, katalah ibu bapa kita meninggal, suami kita pun meninggal juga, dah tak ada. Kita nak mohon doa tu, nak mohon doa untuk ibu bapa dulu ke suami dulu? Dia sebenarnya dia tak kisah mana-mana, doakan sekaligus pun boleh. Tapi bagi seorang isteri yang lebih utama suami dia. Dia doakan suami dia dan dia doakan juga ibu dia. Dia tak boleh sekali kan doa tu. Dan kalau dia doakan untuk ibu dia dulu baru suami, tak ada masalah, atau sebaliknya pun tak ada masalah. Tapi yang dari segi keutamaan lah. Dari segi keutamaan tu suaminya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah ibu pun dah dengar. Mudah-mudahan kita dapat ilmu sama-sama. Ada soalan lagi ke? Ustaz, betul lah Ustaz. Silakan. Kalau
ini kan rumusan untuk seluruh ayat Al-Quran kan. Kalau untuk yang ayat-ayat hukuman tu syurga neraka lah macam peraturan-peraturan dalam Al-Quran. Dia boleh termasuk dalam bahagian ayat ihdinas siratal mustaqim. Yang merumuskan tentang rukun iman, beriman kepada kitab. Sebab antara fungsi Allah turunkan kitab adalah sebagai furqan, iaitu penerangan tentang halal dan haram. Jadi berkaitan hukum hakam, halal haram, apa yang ibadah, tata cara dan sebagainya, semua tu termasuk bawah ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Mana tunjukkan kami jalan yang lurus, tunjukkan kami cara beribadah kami, jelaskan kepada kami apa yang halal dan apa yang haram, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Jadi hukum hakam semua termasuk bawah beriman kepada kitab dan termasuk bawah ayat ihdinas siratal mustaqim. Allah. Terima kasih Ustaz, jelas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mengenai dengan malaikat Jibril kan, masa dia bertemu dengan Nabi tu, dia datang sorang-sorang ke Ustaz? Ya, betul ya. Dalam kisah datang. hadis tadi, dia datang seorang-seorang. Okey. Kita tak malaikat Jibril ni dia ada satu ke ataupun banyak Ustaz? Ada satu apa? Maknanya dia tu malaikat Jibril tu, namanya malaikat Jibril tu, dia seorang ke ataupun dia macam ramai? Dia seorang. Satu seorang malaikat. je. Macam ada malaikat-malaikat lain tu dia banyak tu malaikat tu. Betul. Kalau malaikat Jibril, apabila dia cuma seorang tu. Kalau macam malaikat Zabaniyah tu dia banyak lah ya Ustaz Ya betul. Zabaniyah tu dia banyak. Kalau macam malaikat Jibril, dia seorang tu, dia lah malaikat yang bawa wahyu pada Nabi Musa, dia malaikat sama bawa wahyu pada semua nabi. Dia seorang saja ya. Kita nak cakap seorang dia bukan orang kan Ustaz kan? Apa tu? Lepas tu satu lagi, lepas tu malaikat-malaikat yang sujud tu, yang sentiasa sujud, yang sentiasa rukuk tu kan. Itu malaikat apa tu Ustaz? Dia semua malaikat yang tidak terbilang bilangan mereka, yang memang sebab yang diceritakan kepada kita tentang nama-nama malaikat pun sangat sedikit. Yang kita tahu 10 nama malaikat tu, dan banyak lagi malaikat yang kita tak tahu nama mereka tapi Allah ciptakan mereka juga. Sebab tu dalam sebuah hadis Nabi bagi tahu tidak ada ruang 4 jari pun di langit melainkan ruang itu penuh dengan malaikat yang salat dan sujud dan rukuk dan beribadah kepada Allah. Mana kita tak nampak malaikat, kita rasa macam langit ni kosong aja. Tapi kalau kita boleh nampak malaikat, kita akan tengok langit dia penuh dengan malaikat. Tak ada ruang 4 jari pun, melainkan semua ruang tu penuh dengan malaikat yang beribadah kepada Allah. Faham Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ada lagi soalan jemaah? Ustaz sebut ada berapa tadi nama lain surah Al-Fatihah ni? 9 ke? Berapa ya Ustaz? Ada sekitar 7 macam tu. Dia ada dalam, boleh kata yang paling masyhur ada 7 lah. Cuma ada sebahagiannya para ulama masukkan sebagai nama Al-Fatihah dan ada sebahagiannya tidak dikira sebagai nama Al-Fatihah. Tapi antaranya itulah yang kita sebut tadi, antaranya Al-Fatihah, antaranya Ummul Quran, antaranya Ar-Ruqyah. Ar-Ruqyah yang kita sebut bahasa Melayu Ruqyah tu macam jampi tu. Tu Ar-Ruqyah. Antaranya As-Salah. As-Salah tu macam inilah salat. Salat tu juga merupakan nama Al-Fatihah, As-Salah. Antaranya juga As-Sab'ul Masani. As-Sab'ul Masani maknanya 7 ayat yang sering diulang bacaannya. Itu antara 5 lah yang paling masyhur nama-nama bagi surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa dia? Pujian tu. Termasuk. Pun termasuk antara nama Al-Fatihah.
Diambil bersempena dengan ayat awalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Surah pujian. Lagi jemaah nak tanya 10.15 dah. Ustaz bagi berapa minit je tanya Ustaz? Tak apa. Subhanallah. Ustaz, saya ada soalan. Ya. Dah sila. Alhamdulillah tu memang segala puji bagi Allah. Tapi kata satu lagi kan asyukri. Ya, asyukur. Ya. Itu pun pujian juga. Jadi macam just untuk pengetahuan lah dari segi perbezaannya Ustaz untuk kedua-dua perkataan ni. Dia kalau Al-Fatihah. kalau alhamdu dia lebih khusus, kalau asyukru lebih umum. Alhamdu pujian. Kalau pujian mana dengan mulut. Dia puji Allah. Dia inilah pujian alhamdu ni bersyukur dengan lidah, dengan mulut. Tapi kalau asyukru, bersyukur dia lebih umum. Boleh jadi bersyukur dengan hati dan bersyukur dengan mulut dan bersyukur dengan anggota badan. Bersyukur dengan hati mana bila dia dapat sesuatu nikmat atau pencapaian, dia akui nikmat ni dari Tuhan, bukan sebab aku pandai aku dapat benda ni, bukan sebab aku hebat aku boleh buat ni. Dalam hati dia yakin aku dapat ni sebab Tuhan bagi, bukan sebab aku hebat aku pandai. Lepas tu mulut dia pun puji Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah bagi aku nikmat ni. Lepas tu dia syukur dengan anggota badan, dia gunakan nikmat yang Allah bagi tu untuk kebaikan. Jadi syukur ni dia lebih umum lah, dengan hati, dengan mulut, dengan anggota badan. Kalau alhamdulillah pujian ni dia lebih khusus, pujian dengan mulut. Allah. Alhamdulillah. Kalau kita nak jelaskan lagi, macam kan solat duha, kita bersyukur dengan Allah bagi kita anggota yang sempurna. Jadi kita bersyukur dan kita solat duha. So jadi dalam kategori ni kita bersyukur dengan kita niat untuk solat dan kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kita segalanya yang dalam diri kita, anggota semua tu. Macam tu Ustaz? Ya, betul. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Dia nampak kalau secara orang awam kita nampak macam sama, tapi bila Ustaz dah jelaskan ni, kita rasa sangat menghargai dua perkataan tersebut lah. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Baik, ada lagi soalan jemaah? Silakan. Assalamualaikum Ustaz, Cik Ruby sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Ruby cuma nak bukan nak menjelaskan, tapi cuba nak merasakan syukurlah sebab hari ini tak pernah tertanya-tanya mengapa dalam rukun iman itu percaya kepada malaikat itu ada, ya. Selama ni kita hanya menghafal rukun iman sahaja, tapi tanpa bertanya kepada diri sendiri mengapa ada percaya kepada malaikat dalam rukun iman itu. Jadi bila Ustaz jelaskan bahawa takkanlah kita nak percaya kepada jin pula, ya, memandangkan bahawa kedua-duanya mempunyai, ya, maknanya malaikat mempunyai akhlak yang baik, ya, berperwatakan baik, manakala jin pula di sebaliknya. Jadi terima kasih Ustaz kerana baru hari inilah rasanya dapat mengetahui mengapa adanya dalam rukun iman itu kepercayaan pada malaikat. Itu saja saya nak Cik Ruby rasa amat bersyukurlah kerana dapat menghadiri kelas pada hari ini, kerana dapat mengetahui bahawa rukun iman kepercayaan kepada malaikat itu dimasukkan kerana sifat-sifat malaikat itu sendiri. Betul Ustaz? Ya, betul, insya-Allah. Masya-Allah. Ya, betul. Apa yang cikgu rasa tu saya pun rasa juga. Ini rasanya macam, alhamdulillah, rasa macam saya baru masuk sekolah agama rakyat semula. Mendalami. Sebabnya kan hari ni nampak betapa hebatnya Al-Fatihah yang dikatakan ibu Al-Quran ni. Ya Allah Akbar. Bersyukur sangatlah dapat duduk majlis ilmu hari ni. Masya-Allah. Ada lagi jemaah nak bertanya? Kalau tak ada, kita nak tutup. Mungkin nak bersarapan.
nak beriadah bersama keluarga, insyaAllah. Okey, tak ada Tak ada, kita tutup lah insyaAllah. Oh, untuk tajuk surah Al-Fatihah ni, rahsia umul Quran ni habis untuk hari ni ke Ustaz? Ataupun masih ada lagi sambungan sunnah ni? Macam mana tu? Kalau ikutkan sambungannya ada lagi lah, topik-topiknya banyak lagi. Tapi kita tengok dulu kesesuaiannya, sama ada kita akan sambung Al-Fatihah lagi ataupun mungkin kita sambung surah berikutnya. Kita tengok kemudian lah. Kalau ikutkan topik perbahasannya banyak lagi lah. Tapi takut nanti kita tanya sampai bila Al-Fatihah, tak masuk surah lain. Tapi apa pun kita tengok kemudian perancangannya nanti, insyaAllah. Baik, insyaAllah. Alhamdulillah. Okey, saya tutuplah Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan jazak. Alhamdulillah, saya rasa banyak sangat yang kita dapat hari ini, Masya Allah. Yang mudah-mudahan ilmu-ilmu ini kita dapat juga sampaikan kepada anak-anak kita, Masya Allah kan. Al-Fatihah ni bukan sekadar dibaca dalam solat sahaja, sebenarnya sangat meluas, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada tim Gema Nur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita pada pagi ini. Kita ada kuliah lagi, Ustaz saya buat sikit saya bahan kuliah petang ini kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh dengan hari ini Kitab Misbah Hudujah Syarah Safinah An-Najah pada pukul 5.15 petang, insyaAllah. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gema Nur Iman dengan kuliah yang telah disediakan. Yang ini saya mewakili Gema Nur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Mudah-mudahan Ustaz dapat berkuliah lagi dengan Gema Nur Iman, Masya Allah. Rasa tak cukup ilmu ni. Allahu Akbar. Mohon Ustaz tutup dengan tasbih kafarah dan suratul An. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.